Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pengurusi majlis, pengetua, pengasas dan abang saya Ustaz Ahmad Rizam Hafizahullah, Ustaz Mat, semua guru-guru, asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ni kita dalam majlis ilmu di Darul Atiq Dakwah Center. Semoga Darul Atiq ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Darul Atiq ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tajuk malam ni ialah tajuk sedekah. Saya diminta oleh penganjur. Pintu syurga ada 8. Salah satu pintu syurga namanya Babus Sadaqah. Babus Sadaqah. Salah satu pintu syurga namanya pintu sedekah. Mahsyar nanti, kumpulan yang sedekah banyak ni dipanggil masuk ke dalam syurga melalui pintu sedekah, kemudian ditutup pintu sedekah buat selama-lamanya. Tak ada orang akan masuk daripada pintu sedekah. Malam ni saya ajak tuan-tuan dan kita semua cuba tanya diri masing-masing, ibadat apa yang kita rasa bahagia dan rasa manis bila kita buat. Kalau rasa manis ketika solat, masuk melalui pintu solat. Contoh, kalau rasa manis tenggelam dengan iman ketika berpuasa, insya-Allah masuk melalui pintu puasa. Ada orang dia kaki jihad. Jangan kata jihad dah habis, zaman jihad belum habis. Sikit masa lagi akan datang pintu jihad dan peluang jihad yang begitu banyak. Ada orang dia gila berjihad dengan ikhlas dan dia masuk melalui pintu jihad. Dan ada manusia sedekah dia benci, Quran dia tak suka, majlis ilmu dia tak suka, jihad dia tak suka, puasa tak rasa kemanisan, solat tak rasa kemanisan. Yang tu nasihat untuk saya dan kita semua untuk bersihkan hati dan minta dengan Allah hati yang baru, kerana hati itu telah pun rosak dan hitam kesemuanya. Bahaya. Tiap-tiap manusia dia ada satu benda yang dia seronok buat, insya-Allah. Tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang dia ada satu benda yang dia seronok buat, ibadat. Dia suka bangun malam, sedekahnya kurang, puasa sunatnya kurang, tapi dia suka bangun malam. Maka dia akan masuk syurga melalui pintu itu, insya-Allah. Malam ni nak cakap tentang sedekah sebab kita nak kutip 100,000. Isteri Nabi ada 11 orang. Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah digelar Ummul Masakin. Isteri Rasulullah, tiru perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia di dalam alam ini yang berani mengeluarkan hartanya dan hanya tinggal air kosong sahaja di rumah. Beliau adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi. Satu-satunya hamba Allah. Termasuk saya yang bercakap ni tak termasuk. Tak termasuk. Satu-satunya hamba Allah di atas muka bumi ni yang berani memberi harta sehingga berbaki hanya air kosong, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi latih zaujatihi radhiyallahu anhunna. Nabi latih. Nabi solat asar, bagi salam tak sempat wirid, Nabi bangun, langkah paha sahabat, keluar, sahabat semua tengok. Nabi masuk ke dalam rumah salah seorang isteri, Nabi keluar, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ke mana tergesa-gesa?" Nabi kata, "Teringat berbaki sebentuk emas di dalam rumah, maka aku keluar segera untuk sedekahkan emas itu, kerana aku takut aku mati, di dalam rumah aku ada dunia dan ada emas." Sebentuk je, sebentuk. Kita 13 bentuk, baru cincin. Orang perempuan malam ni wajib bagi barang kemas sebelum balik. Gelak kuat tu macam gelak mau ke gelak tak mau. Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah digelar Ummul Masakin. Macam Uncle Kentang tu lah, orang gelar Uncle Kentang kan. Cina, ya Allah, malu muka. Dah lah tak Islam, bagusnya hati dia. Orang bukan Islam, kalau buat baik, Allah balas di dunia, bukan di akhirat. Allah akan balas siap-siap di dunia. Dia dapat anak yang baik, dia rezeki dia diganda oleh Allah, bukan Islam. Kemudian Sayyidatuna Zainab bintu Jahash, isteri Rasulullah juga, digelar sebagai panjang tangan. Peribahasa Arab, panjang tangan ni maksudnya pemurah. Atwalul yad, tulul yad. Panjang tangan, peribahasa Arab, pemurah. Isteri kedua Rasulullah digelar sebagai seorang pemurah. Dan isteri ketiga, saya cerita 3 aja untuk orang perempuan. Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar. Ayah beliau radhiyallahu an, ayah Sayyidatuna Aisyah, kalau bab ibadat dan iman, nombor 1 di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau himpun iman semua umat Rasulullah di sebelah dan timbang dengan iman Abu Bakar, la rajaha imanu Abi Bakrin, nescaya lebih berat iman Abu Bakar. Sebab Abu Bakar dia bawah Rasulullah dari segi bersedekah. Kalau dia sedekah, dia bagi semua duit tunai, tapi di rumah masih berbaki lagi. Ada harta lain lagi, ada kuda, ada unta, ada kambing, ada lagi harta lain. Dia tak sampai tahap Rasulullah, tetapi dia memberikan kesemua tunai yang dia ada. Maka dalam perang Tabuk, Sayyidina Umar bawa keluar separuh daripada duit dia. Ini semua orang kaya, Sayyidina Abu Bakar, Abdul Rahman ibn Auf, Suhaib Ar-Rumi, ni Abu Talhah Al-Ansari, ni sahabat-sahabat yang jutawan, Uthman ibn Affan, sahabat-sahabat yang jutawan. Sayyidina Abu Bakar bawa ke semua wang tunai, Sayyidina Umar bawa separuh. Kalau dalam tabung haji plus KWSP plus dalam akaun ada 400,000, Sayyidina Umar bawa 200. Bawa main darunatik malam ni. Contohlah, Sayyidina Abu Bakar bawa semua. Sayyidina Abu Bakar bawa ke semua tunai itu. Dan dia seorang kaya. Sayyidina Abu Bakar seorang kaya. Bila dia datang longgokkan hartanya, Nabi tanya, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu? Sayyidina Abu Bakar kata, dia jawab, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul.
Bila tanya Sayyidina Umar, wahai Umar, untuk siapkan peperangan Tabuk ini, apa yang kamu bawa? Separuh ya Rasulullah. Apa yang kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu? Separuh. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, la usabiquka ala syai'in abada. Wahai Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, aku tidak akan dapat menandingi kamu di atas satu pun ibadat selama-lamanya. Tak mampu. Iman Abu Bakar yang meluncur jauh meninggalkan para sahabat. Abu Bakar tak payahlah tuan-tuan. Abu Bakar, saya pun sembang kalau cerita Abu Bakar, dia pun sama, berani ke? Saya bagi tengok, tu jam dia, tu cincin tu. Kan? Maka kita sebut, saya sebut tuan-tuan kisah-kisah ini untuk menjadi penguat semangat kepada kita semua melakukan kebaikan. Kerana Allah bersumpah dalam satu hadis qudsi tentang sedekah ni. Kata Allah, wahai anak Adam, anfiq, bagi, berilah infak, unfiq alaik, aku akan beri infak kepada kamu. Al-Imam Ibn Hajar menghuraikan hadis qudsi. Hadis qudsi ni Allah wahyu direct kepada Nabi tanpa Jibril. Itu nama dia hadis qudsi. Kalau melalui Jibril, Quran. Kalau Allah wahyu melalui Jibril, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu Quran. Tapi kalau Allah wahyu direct ke Nabi, kalam Allah direct ke Nabi, yang tu hadis qudsi. Allah wahyu satu hari ke Rasulullah, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, kalau berani anfiq unfiq alaik. Kalau berani bagi harta, aku berani bagi kepada dia balik. Semula di dunia ni, sebelum akhirat. Kalau beranilah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis lain, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Simple je Nabi sebut. As-sadaqatu burhan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedekah bukti. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bukti apa wahai Imam? Bukti iman dan percaya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa sedekah jadi bukti? Sebab duit benda yang paling berat dan paling disayangi oleh orang. Paling dia sayang. Emas dia paling dia sayang. Duit dalam KWSP dia nak keluar 10,000 untuk derma, takkan sekali-kali. Takkan sekali-kali. 100 boleh Ustaz. 10,000 agak-agak lah Ustaz. Bukan zaman sahabat. Oh, jawab pandai. Bukan zaman sahabat. Kalau macam tu, tak payah duduk syurga lah. Orang mana boleh. Tapi nak duduk syurga sekali. Nak duduk syurga sekali, ini perangai sahabat. Sayyiduna Mirthad ibn Abdullah, perangai dia, orang kenal, perangai beliau, Mirthad ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kalau dia datang masjid, masjid tempat orang berkumpul. Zaman salafus soleh, orang semayang 5 waktu di masjid. Zaman hari ni, orang tak semayang. Bukan semayang 5 waktu, orang tak semayang. Zaman salafus soleh, orang solat 5 waktu di masjid. Mirthad ibn Abdullah radhiyallahu anhu, perangai dia, tiap hari dia pergi masjid, dia mesti bawa benda untuk sedekah. Mesti bawa. Mesti bawa sesuatu setiap hari sehingga dia wafat. Sampai satu hari dia bawa seketul bawang besar, basalun. Ma'ahu basalun. Dia datang ke masjid bawa sebiji, pegang bawang. Sampai di masjid kawan dia tegur, ya abal khair, ma turidu ila hadha yuntinu alayka thawbak. Ya abal khair, apa kena dengan bawang sebiji ni yang akan membusukkan baju kamu bawa ke masjid? Maka Sayyidina Mirthad jawab, dia kata, tidak ada hari kecuali aku akan bawa sesuatu untuk disedekahkan. Dan hari ini aku datang ke masjid, harta yang ada di dalam rumahku hanyalah sebiji bawang. Petang ni aku datang ke masjid, harta yang berbaki dalam rumahku hanya sebiji bawang.
Maka bawang inilah yang aku bawa kerana aku mendengar sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu Nabi dah wafat. Dia kata sebab aku berkawan dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka menyebut satu hadis yang membuatkan sampai hari ini aku bawa sesuatu untuk disedekahkan walaupun sebiji bawang. Hadis itu ialah dhillul mu'mini yaumal qiyamah sadaqatuhu. Payung seorang beriman di hari kiamat. Ni yang pakai ambil lah malam ni. Pakai ambil tuan-tuan malam ni. Payung setiap orang beriman, sebahagian orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Adalah sedekahnya. Antara yang ada payung, naungan, yang ada naungan, sebahasa senang, antara orang yang ada panglima yang akan melindungi dia di mahsyar adalah Ahlul Quran, antaranya Ahlul Quran. Ada sebelah dia. Ada satu panglima yang akan duduk di sebelah dia untuk orang-orang yang gila Quran. Gila Quran ni hari-hari baca Quran. Bukan hari Jumaat dia berhabis kafi. Sebelum subuh Quran, lepas subuh Quran sampai terbit fajar, pergi kerja segi rehat, 10 minit Quran. Dia gila Quran. Dia ahli Quran. Ada panglima di sebelah dia. Panglima. Allah rupa dengan rupa paras seorang manusia duduk di sebelah dia. Sampai nama dia dipanggil. Antara yang akan ada panglima dan pelindung di mahsyar adalah orang yang suka dan gila bersedekah. Kerana Allah. Bukan sedekah 1,000 tengah kambang. Bukan sedekah 1,000 up status. Alhamdulillah dah sedekah. Semoga ikhlas ya. Tu dia 800 orang baca. Dia kata tak ramai lagi like ni. Esok kena 1,000 lebih. Sedekah yang ikhlas. Kata para ulama, al-ibratu bil ikhlas la bil kathrati wal qillah. Yang Allah nak kira ikhlas. Sebab tu para sahabat yang miskin datang bulan Ramadan, mereka bersedekah walaupun sebiji kurma. Walau sebiji kurma. Tuan-tuan, jadi saya umumkan pasukan kutip derma sekarang untuk kutip 100,000 malam ni insya-Allah. Buat muka kedekut dah. Kan? Jangan buat yang muka kedekut tuan-tuan. Kalau berani, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi Ustaz Izam dah cakap dah tuan-tuan. Ustaz Izam dah cakap. Hadis pun saya dah baca dah, betul tuan-tuan. Kalau kita tak ada lagi yang ibadat, antara ibadat yang saya rasa mudah untuk kita buat tiap-tiap hari ialah bersedekah sehari RM1. Ikut kemampuan. Tiap-tiap hari, niat malam ni sampai meninggal. Bukan niat sampai meninggal. Maksudnya amalkan sampai meninggal. Malam ni sampai hari terakhir. Niat bermula malam ni sampai hari terakhir bernafas untuk bersedekah tiap-tiap hari. Ikut kemampuan. Yang Allah nak kira ikhlas. Yang Allah nak kira ikhlas. Ada orang sebulan 15,000. Dia sedekah sehari RM1. Tak apalah. Allah tahu kemampuan dia sebab dia beli rokok sehari sekotak. Kan? Allah tengok rokok sehari sekotak, suat kabang satu. Kan? 18 dah 25 dah. RM1 dia bagi. Tak apalah, nanti jawablah dengan Allah SWT. No? Tuhan yang bagi rezeki itu. Allah yang kurniakan rezeki itu. Sayyidatuna Aisyah, salah seorang isteri Nabi, tengok muslimat, ibu-ibu, kakak-kakak semua. Hebatlah, antara isteri Nabi yang terkenal dengan memberi ya, dengan memberi. Mereka memberi ni sebab mereka melihat Allah membayar. Sedekah ni tuan-tuan, manisnya sedekah ni, memang dalam poket ada 10, kita bagi 10, dia tak terus ada sekeping yang note 100 tu muhung sangat. Kita ada 10, bagi 10, mesti belah ni ada 100, tengok. Tak ada pun ni, ustaz ni perasan
Dia bukan ada waktu tu tuan-tuan. Dia tidak ada waktu itu. Dia akan digantikan dengan satu syarat. Sedekah itu untuk agama ataupun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh tuan-tuan berlapik untuk orang puji, tuan-tuan berlapik untuk tuan-tuan sedekah, semoga Allah Taala membalas sedekah ini dengan 10 kepada saya. Yang tu payah. Yang tu payah. Tuan-tuan sedekah, jangan takut. Betul, jangan takut. Kerana dia iman. Dia adalah penanda aras iman. Tuan-tuan tengok Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah bersedekah. Satu hari Presiden umat Islam nama Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan. Presiden umat Islam. Rasulullah presiden, kemudian Abu Bakar ganti, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Selepas Sayyidina Ali, naik Sayyidina Hasan beberapa bulan, kemudian naik Sayyidina Muawiyah menjadi presiden umat Islam. Pusat pemerintahan ketika itu di Syria. Pusat pemerintahan di Syria. Sangat kaya raya kerajaan Islam ketika itu. Kaya tak kaya, tuan-tuan, Rom dan Parsi berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam. Rom dan Parsi. Tuan-tuan nak tahu kuat macam mana Rom dan Parsi, kaya macam mana Rom dan Parsi? Amerika dan Rusia hari ini. Rom dan Parsi. Saya belajar di Syria. Syria pernah menjadi pusat pemerintahan Rom. Saya pergi tengok dia punya perbendaharaan, dia punya kerajaan dia, saya tengok. Dia punya teknologi perubatan, dahsyat Rom ni. Sekali-sekali dia hantar tentera 200,000 orang. Yang tu baru cawangan. Rom waktu berperang dengan Rasulullah SAW dalam peperangan Mu'tah, dia hantar batalion cawangan 200,000 orang tentera. Besar kerajaan Rom ni, besar kerajaan Rom. Rom Parsi dah kalah zaman Sayyidina Umar. Kemudian naik Sayyidina Muawiyah, tuan-tuan tak payah bayang kekayaan kerajaan Islam ketika itu. Sayyidina Muawiyah sahabat. Antara kebaikan yang Sayyidina Muawiyah buat, dia menghantar wang kepada isteri-isteri Rasulullah. Nabi dah wafat lama. Isteri-isteri Nabi digelar Ummahatul Mukminin, ibu kepada orang beriman. Para ibu kepada orang beriman. Tidak boleh dinikahi selepas kewafatan Rasulullah. Sebab tu gelaran mereka Ummul Mukminin. Semua isteri-isteri Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh sesiapa pun sehingga akhir hayat. Sayyidina Muawiyah antara kebaikan dia akan menghantar duit. Masya Allah, hebatlah zaman dulu. Jaga para ibu ni. Maka satu hari Sayyidina Muawiyah menghantar 100,000 dirham. Bukan ringgit. Satu dirham lebih kurang 20 ringgit. Satu dinar hari ini dalam 700-800 ringgit. Satu dinar. Kalau satu dirham, wallahu alam, saya rasa 30 dah sekarang. Zaman ni. Satu dirham 30 RM. Ketika itu Sayyidina Muawiyah hantar kepada isteri Rasulullah, Nabi dah wafat, 100,000 dirham. Lebih kurang duit hari ini 3 juta. Lebih kurang duit hari ini 3 juta. Ma ghabatis syamsu an dhalikal yawm hatta farraqatha. Kata Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya, ma ghabatis syamsu dhalikal yawm hatta farraqatha. Belum sempat matahari pada hari yang sama terbenam, Sayyidatuna Aisyah membahagikan ke semua 3 juta tadi. Hak 100,000 tadi. Kalau kita kalikan 1 dirham 20 atau 30 ringgit. Saya ingat waktu belajar macam itulah kan. Kalau saya lupa, jangan lupa isu pula. Yang tu yang saya ingatlah 1 dirham berapa kan. Lebih kurang lah. Lebih kurang.
Tetapi angka 100,000 dirham tu bukan 100,000 ringgit. Sebab satu dirham, waktu saya belajar, saya ingat lebih kurang 20 hingga 30 ringgit kalau zaman hari ni, zaman kita hari ni. Maka angka tu 3 juta tuan, 3 juta ringgit. Sebelum terbenam hari itu, bukan lepas 3 tahun. Sebelum terbenam hari yang sama, Sayyidatuna Aisyah telah menghabiskan kesemuanya. Dia sedekah fi sabilillah. Seorang pekerja Sayyidatuna Aisyah, pekerja maulah, hamba abdi. Seorang hamba abdi Sayyidatuna Aisyah datang bagi tahu, ya Ummul Mukminin, wahai ibu orang yang beriman, kenapalah tak tinggal 1 dirham untuk beli daging? Bukan ada daging di rumah kita. 100,000 dirham, kenapa tak tinggal 1 dirham untuk beli daging sikit? Rumah kita tak ada daging langsung. Sayyidina Aisyah pun tengok dia. Sayyidina Aisyah kata, "Lau qulti qabla an ufarriqaha la fa'altu." Kenapa tak beritahu awal? Kalau beritahu awal tadi aku simpanlah 1 dirham. Maksudnya hamba tadi, jariah tadi beritahu lambat. Dia kata dah habis semua dah. Subhanallah. Benda ni dia belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berani, kalau yakin, as-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti iman kamu. Banyak mana iman kamu, banyak itulah sedekah kamu, keyakinan kamu kepada Allah. Sebab tu Rasulullah orang bagi seekor kambing, golek siap. Bukan kambing tu ikat di luar rumah. Kambing golek siap. Nabi balik, kambing masak siap. Nabi tanya kepada siapa kambing ni? Ada orang hadiah kepada kita, ya Rasulullah. Nabi kata potong dan sedekah. Nabi kata, wahai Aisyah, potong dan sedekah kesemuanya. Aisyah tengok Nabi tarbiyah. Tuan-tuan, tak ada. Peristiwa ini dah tak ada dalam alam ini keseluruhannya. Termasuk dalam rumah saya. Termasuk dalam rumah saya. Kita tak berani, tuan-tuan. Kita tak berani. Sebab apa tak berani? Sebab iman kita tidak setara itu. Iman kita. Tapi kalau orang, dia mula bagi dan dia nampak Allah bayar. Allah ganti. Imam Ibn Hajar kata hadis tadi, hadis Qudsi tadi, Allah bersumpah untuk ganti. Hadis Qudsi tadi. Apa maksud hadis Qudsi? Ya bna Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, kamu bagi, aku bayar balik kepada kamu. Kata Imam Ibn Hajar, Allah jamin dan Allah sumpah untuk ganti apa yang kamu bagi. Selebihnya terpulang kepada sejauh dan setinggi mana iman kamu. Kita tengok ada berapa cincin dalam galung tu. Ada ratusan orang muslimat ni. Orang lelaki cincin perak RM20 je. Ni kita nak hak emas ni. Kan? Hak kecil tak apa dah. Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Abdullah Ibnu Umar turun ayat Quran. Turun ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dikira berbuat baik, markah penuh buat baik tak dapat, sehinggalah kamu mensedekahkan barang yang kamu sayang, barang yang kamu suka, harta yang kamu suka. Sebahagian umat Islam bila dia nak bagi, terutamanya rumah anak yatim dengan rumah orang tua-tua, dia cari baju lama. Saya pernah jaga rumah anak yatim. Setahun lebih duduk. Bila raya datang lebih 300-400 helai baju. Semua yang dah pakai. Untuk bagi anak-anak yatim ni pakai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dikira berbuat baik
markah penuh buat baik sehingga kalian bagi harta yang kalian sayang. Yang kalian sayang. Sekalipun kamu anak Rasulullah, Rasulullah pernah cakap kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, bapa kamu Rasul, tetapi bapa kamu tidak boleh berbuat apa-apa kepada kamu di mahsyar nanti. Kalau kamu tidak punya iman, kita ni isteri siapakah, anak siapakah, ayah siapakah, sendiri-sendiri pahala kita nanti sendiri. Kalau tak bawa iman, manusia yang paling Nabi sayang pun takkan boleh diselamatkan oleh Nabi SAW, iaitulah Abu Talib. Abu Talib selamat tak Abu Talib? Abu Talib neraka ke syurga? Neraka. Nabi sayang ke Nabi benci? Nabi sangat sayang Abu Talib. Sangat sayang. Menitis-nitis air mata Rasulullah di hari kematian Abu Talib. Basah jenggot Nabi di hari kematian Abu Talib. Tetapi Abu Talib ahli neraka. Sebab tu Nabi peringat Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, ayah kamu ini tak boleh nak selamatkan kamu, tarik tangan kamu kalau kamu tak punya iman. Tuan-tuan, malam ni saya nak sebut, pakat cari ibadat yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Nabi sebut, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindung diri kamu dengan bersedekah walaupun separuh buah kurma. Separuh. Maka berazam, mula daripada malam ni, wahai Allah, insya-Allah sampai mati aku akan bersedekah tiap-tiap hari, insya-Allah. Siapa pandai sikit perbankan internet, buat auto debit sehari RM1. Buat perbankan, pandai perbankan internet, buat auto debit sehari RM1. Pergi ke masjid mana-mana, pergi ke sekolah mana-mana. Hari kematian dia, esok orang tak dan urus lagi, duit masuk. Orang tak dan urus akaun bank, sibuk menguruskan jenazah kematian kan. Duit masuk, masih masuk. Sampai hari kematian. Kena berseni untuk mendapat redha Allah. Mesti berseni. Mesti fikir, mesti duduk dan buat khitah. Khitah ni mesti buat perancangan. Perancangan harian, perancangan tahunan untuk masuk syurga Allah. Siapa yang ada? Meniaga ada perancangan. Bukan setahun, 10 tahun. Baru ni saya dengar pembentangan satu syarikat. 10 tahun punya perancangan. Saya perhati, bukan saya kata kat dia, saya perhati, saya guna untuk akhirat. Kalau kamu untuk dunia, perancangan kamu 10 tahun, ia tidak dicela, bagus. Tetapi kenapa umat Islam tak ada perancangan untuk masuk syurga 10 tahun akan datang dalam hidup dia? Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Apakah mahal dunia daripada syurga kamu dan akhirat kamu? Mahal akhirat. Jauh lebih penting akhirat. Kehidupan dunia seperti sebiji pasir. Baki pasir di lautan, itulah nisbah kehidupan akhirat. Panjangnya akhirat. Kehidupan dunia hanya seperti sebiji pasir. Sikit je. Kehidupan akhirat yang maha panjang adalah seperti banyaknya butiran pasir di 7 benua lautan. Banyak tuan. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, generasi terbaik umat Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abdullah bin Umar, pada hari kematiannya diceritakan oleh Nafi'. Diceritakan oleh Al-Imam Nafi'. Imam Nafi' cerita, Ibnu Umar pada hari kematiannya, jumlah orang yang dia merdekakan, bukan ayam tuan-tuan, bukan kambing yang disembelih, manusia yang dia merdekakan. Zaman tu kambing seekor 1 dinar, lebih kurang RM800 lah, sama lebih kurang. Nampak tuan-tuan? Lebih kurang, saya tak ingat dah, takut keliru sikit. Kata Nafi',
pada hari kematiannya jumlah manusia yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar 1000 auzad ataupun lebih. Tuan-tuan, ni 2000 lebih kurang, ni 2000 kemah ni. Separuh dia merdekakan manusia, bukan lembu. Manusia pun zaman tu jauh lebih mahal daripada harga lembu dan harga. Untuk merdekakan seorang manusia, seorang saja jauh lebih mahal daripada harga unta, lembu, kambing ni. Manusia. Bila turun ayat Quran, lan tanalul birra, Allah Ta'ala turun ayat Quran melalui Jibril alaihissalam, kalian tidak akan dikira berbuat baik hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian beri harta yang kalian sayang. Dengar kepada Abdullah bin Umar, dia bangun, dibawa jariah yang dia sayang, seorang jariah yang dia sayang. Dia kata, anti mu'tiqah fi wajhillah, aku merdekakan kamu pada kerana Allah. Fi wajhillah tu kerana Allah. Mu'tiqah fi sabilillah. Ini sahabat. Ini sahabat bila dengar tentang sedekah. Antara dialog pertama manusia, saya dan kita semua nanti akan tengok. Wallahu alam, semoga kita tidak menyebut perkataan itu. Amin. Iaitu orang-orang fasik, munafik dan kafir, bila bangun di alam barzakh, antara dialog mereka ialah Rabbi rji'un. Wahai Allah, boleh tak bagi ruang untuk kembali ke dunia? Ini dunia ni. Ini dunia yang tuan-tuan sedang melihat saya bercakap. Yang tuan-tuan ada di bawah kemah pada malam ini dunia. Ahlul barzakh, orang-orang yang duduk di barzakh telah menyebut perkataan ini, bukan akan menyebut. Sebahagian mereka telah menyebut Rabbi rji'un. Wahai Allah, boleh tak bagi peluang aku nak hidup balik? Untuk apa? La'alli a'malu salihan. Aku nak buat benda baik. Wahai Allah, dulu tak sempat. Benda baik banyak. Sembahyang benda baik, baca Quran benda baik, sedekah benda baik, berbakti dengan ibu ayah kamu benda baik, ratusan benda baik. Kamu nak buat apa? Tuan-tuan, yang ajaibnya ayat Quran ni, Allah jawab dalam ayat lain, ahli barzakh ini minta untuk buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah. Ini rahsia sedekah. Ini rahsia sedekah sehingga Allah menamakan satu pintu syurga babu as-sadaqah. Babu as-sadaqah. Sedekah tak susah, dia tak berat. Mula dengan RM1 satu hari. Biar setahun. Mula dengan RM1 satu hari. Biar setahun. Buat auto debit ke, ataupun kalau rajin, tak reti debit-debit ni Ustaz. Auto debit pula kan. Lalu masjid, lalu tahfiz, lalu sekolah agama, lalu rumah anak yatim, lalu rumah orang tua-tua, lalu di mana-mana, masuk RM1, sehari RM1. Setiap hari. Lepas tahun depan, mula sehari RM2. Setiap hari. InsyaAllah tak berat. InsyaAllah tak berat. Dia akan jujur, dia akan ikhlas. Waktu masuk tu, janganlah duk gatal selfie. Semoga Allah Ta'ala terima. Dah dia yang duk selfie, duk semua orang. Tak payahlah, cukup-cukuplah tayang kat orang. Sebab sedekah ini perlu ikhlas. Dia tak perlu banyak. Tengok tadi sahabat-sahabat sedekah. Bawang, kurma setengah biji, sahabat-sahabat sedekah. Itu je yang dia mampu, yang miskin. Kalau sahabat-sahabat yang kaya, tak usah ceritalah. Memang dahsyatlah sedekah mereka. 1000 dinar. Masya Allah. No? 1000 dinar. Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, panglima kita di mahsyar. Jangan sampai kita tidak ada panglima di mahsyar, pembantu kita. Di mahsyar kita berdiri. Yang akan mengadili amalan kita Allah. Bukan malaikat Ustaz, bukan, Allah.
biasa masuk mahkamah, di soal jawab, ada hakim, peguam tanya, baru peguam tanya, baru peguam plaintiff tanya, baru peguam defendant tanya, kan? Dah menggeletar nak jawab, dah jadi lupa. Itu peguam, baru satu kes. Kalau Allah, maka kita perlu pembantu itu. Perlu. Sebab tu, tuan-tuan ambil berat bila Nabi sebut, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Tiap-tiap orang yang rajin dan gila bersedekah ni, ketika berdiri lama di mahsyar, bukan 1000 tahun, bukan 1000 tahun, paling singkat tempoh yang diandaikan oleh ulama di mahsyar 50,000 tahun. Mushmaqul. Dia dah jadi tak. Maka mereka yang geng gila sedekah ni, saya sebut gila sedekah lah, yang suka sedekah ni, sepanjang dia di mahsyar, sampai nama dia dipanggil, sedekah itu memayunginya. Sedekah itu memayunginya. Tuan-tuan, sedekah. Ini yang tajuk sedekah ni malam ni. Orang ingat sedekah ni tajuk biasa, sedekah sunat, Ustaz. Memang dia sedekah sunat. Memang ini tajuk sedekah sunat. Tetapi kesan dia sangat besar sehingga Allah memilih untuk menjadikan satu pintu syurga bernama Babu As-Sadaqah. Babu As-Sadaqah. Satu orang dalam hadis Sahih Muslim. 5 minit lagi. Jadi ya, sebelah lah. Satu hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Satu orang, dia berjalan di kawasan lapang, ada kawasan kebun. Kemudian hujan. Awan hitam ni bawa hujan sehingga dia mendengar awan itu sebut satu suara yang keluar daripada awan itu, ataupun yang dekat dengan awan tu, satu suara yang keluar sehingga dia mendengar dengan telinga dia, bukan dengan hati, dengan telinga dia. Dekat dengan awan yang sedang hujan tu, isqi hadiqata fulan ibn fulan. Wahai awan, siram kebun fulan bin fulan. Laki ni dengar. Lepas tu dia tengok awan tu, diikut. Dalam hujan ni diikut. Lalu awan tu singgah di sebuah kebun, dia menghujani kawasan itu. Laki ni pun sampailah habis awan tu, habis hujan. Laki tu pun masuk tengok dalam kebun tu. Dia nampak ada seorang lelaki di dalam kebun itu, sedang memindahkan air, menguruskan air, simpan, pindah, siram, sebagainya. Dia kata, "Mas muka, siapa nama kamu?" Kita pun jawab, "Nama aku Fulan bin Fulan." Dia kata, "Subhanallah. Apa yang kamu buat?" Lelaki yang tuan kebun tu tanya, "Kenapa?" "Hak inilah kerja aku, kebun. Apa yang kamu buat sehingga aku mendengar suara dari awan itu, yang mengarahkan awan itu untuk menghujani kebun kamu dengan menyebut nama kamu." Subhanallah. Ini cerita hadis Sahih Muslim tau. Bukan dalam buku majalah. Sehingga aku mendengar suara daripada sekitar awan itu yang diarahkan untuk menghujani kebun kamu. Apa yang kamu buat? Dia kata, disebabkan kamu bertanyakan aku, maka aku pun jawab kepada kamu, sesungguhnya setiap kali aku tuai hasil tanaman ini, 1/3 untuk aku dan ahli keluarga aku. Makan, rumah, duit belanja. 1/3 aku gunakan untuk
baja semula, baja benih semula, kos, dan 1/3 lagi kesemuanya untuk orang-orang miskin, fakir, fi sabilillah, yang berhajat. Tiap-tiap kali menuai, itulah kerjanya. Subhanallah. Sehingga Allah mengarahkan malaikat untuk mengarahkan awan itu menghujani kebunnya. Subhanallah. Tuan, sebab perbuatan itu tidak saya dan tidak tuan-tuan yang mampu buat. Kita tuan-tuan untung 15,000 berniaga, 5,000 tarik. Berani ke 5,000? Kawan ni. Gaji 10,000, 3,000 untuk fakir, miskin dan fi sabilillah. Berani ke 3,000 lebih? Itulah kita. Itulah hakikat kita. Jadi dengan kisah salafus soleh, semoga malam ni kita dapat benda baru. Semoga sedekah yang akan menjadi pelindung kita di mahsyar. Sebelum saya lupa, sedekah juga menjadi peneman kita di alam kubur. Sedekah. Kita dengar yang jadi peneman kita surah Al-Mulk sahaja. Ada lagi yang menjadi peneman dan pelindung kita di barzah, bukan di mahsyar. Ni bukan sultan mahsyar pula, ni barzah. Juga sedekah. Maka saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ni. Setakat itu saja. Dan seperti mana yang diumumkan, bila Nabi sebut idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah. Sedekah jariah, kata para ulama, sedekah satu. Yang kedua, yang termasuk dalam sedekah jariah yang berjalan ni ialah pembinaan masjid. Yang ni antara yang ulama sangat suka untuk buat. Ni masjid. Siapa yang tadi berasa bagi RM10 ya, tak puas hati, cari balik budak tadi. Budak pula cari balik yang tadi, yang kutip tadi, pekerja. Cari balik pekerja yang kutip tadi, nak tambah silakan. Antara yang paling disukai oleh para ulama dan salafus salih ialah pembinaan masjid. Sebab dalam masjid orang zikir, dalam masjid orang bertaubat, dalam masjid orang bertafakur, dalam masjid orang baca Quran, dalam masjid orang solat, dalam masjid orang mengalirkan air mata kerana rindukan Allah. Semua dalam masjid. Maka duit yang kita bagi untuk pembinaan masjid, segala yang dilakukan dalam masjid itu, sekiranya kita ikhlas, maka kita mendapat bahagiannya. Masya Allah. Ikhlas je, pejam mata, wahai Allah, ikhlaskan aku. Wahai Allah, sedekah ini untuk Allah. Sedekah ini untuk Allah. Yang ketiga yang disukai, disebutkan oleh para ulama adalah memberi minum kepada orang lain. Memberi minum. Yang ada duit lebih, pasang kowe kat masjid ke, kuku apa Al-Hijrah padalah. Pasang hijrah water tu kan. Apa-apa sajalah penapis air tu. Bagi minum kepada umat Islam yang lain sangat digemari oleh salafus salih untuk melakukan kebaikan. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Semoga sedekah menjadi ibadat wajib harian kita bermula pada malam ni, insya-Allah. Kalau ilmu yang kita dapat malam ni bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, insya-Allah mulai malam ini sedekah menjadi amalan wajib yang baru bagi kita mulai malam ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sekadar itu dulu, saya serahkan semula kepada pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.